Okay, so sekarang kita masih lagi mencari macam mana kita nak memahami struktur atom. Dan kita dapati sebenarnya kita dapat line spectra apabila kita cahaya, apabila kita panaskan sesuatu gas, dia akan memancarkan, kita lalukan kepada diffraction grating, kita dapat line spectrum. So kita masih lagi tak dapat kenapa jadi macam tu kan. Okey, so kita teruskan kepada model atom Bohr, iaitu seorang saintis Denmark. So dia buat PhD dengan Rutherford. So Rutherford tadi kita dah baca tentang model Rutherford, dan anak buah dia pula. Anak buah dia buat so dia buat kajian bersama Rutherford. Anak dia tambah baik idea si Rutherford ni. So apa yang dia katakan, si Bohr ni kata atom ni dia ada certain aras tenaga yang tertentu. Dia boleh berada pada aras tenaga yang tertentu. Okey, so maknanya satu atom kan dia boleh ada beberapa tenaga yang dia boleh contoh lah, secara contoh. So dia ada, mungkin ada, kalau kita panaskan dia boleh pergi ke E1, so E0 contohnya yang paling rendah, E2. So dia ada certain amount. Contoh ya, saya katakan ini ialah 10 electron volt. Ini contoh ini ialah 20 electron volt, 30 electron volt. Okey. So contohnya satu atom ni tenaga paling rendah dia boleh ada ialah 10 electron volt. Okey, yang tinggi kalau kita panaskan lagi, kita panaskan dia boleh meningkat ke 20 electron volt. Kemudian atas lagi ke 30. So dia boleh berada pada 10, dia boleh bertenaga 10, 20, 30. Tetapi dia tidak boleh bertenaga 25 contohnya, ataupun 9 electron volt. So dia tidak dibenarkan menurut si Bohr ni lah. Maknanya dia ada set. Okay, so it has a set of possible energy levels. Okay, and then an atom can have an amount of internal energy equal to any of these levels, but it cannot have energy intermediate between two levels. So seperti yang saya kata tadi lah, dia tak boleh berada pada sebarang tenaga. Dia tak boleh sebarang lah, dia kena ada tenaga tertentu sahaja, spesifik. Okay, so all isolated atoms of given elements have the same of energy, but atoms of different element have different sets. Okay, so katakan ini atom A. Okay, lepas tu atom B. So katalah atom B, kita buat color lain lah. Atom B, dia punya set dia lain. Okay, E rendah bagi dia, katakan dia 5 electron volt. E0, lepas tu katalah E1, 15 electron volt. Okay, E3 katakanlah 25 electron volt. Okay. So maknanya ini ialah atom B. Okay, atom A dia ada set dia 10, 20, 30. Atom B pula set dia 5, 15, 25. Okay, jadi setiap atom, walaupun atom semua atom yang jenis A mempunyai set yang sama. Untuk yang B pun dia mempunyai set yang sama. Cuma A dengan B berbeza. Jadi setiap atom tu, idea dia ialah setiap atom itu ada energy level dia yang tersendiri. Itu maksud dia. Okay. So yang paling energi yang paling rendah bagi satu atom, contohnya kita panggil dia sebagai ground level. Okay, aras bawah, ground level. So apabila dia menerima tenaga, kan, tenaga yang dibenarkan untuk dia ada yang lain, so dia boleh berada pada level-level yang tinggi sehingga level yang ke N. Okay, so level yang ke N tu mungkin memang banyak lah. Okay, banyak, dan dia ada certain energy yang tertentu bagi setiap atom. Okay, yang bawah ni kita panggil dia ground level. Okay, ground bawah. Yang atas ni kita panggil dia excited level. Dalam bahasa Melayu kita panggil ini ialah aras bawah, ground, dan ini ialah aras teruja. Okay, aras yang teruja, excited yang teruja, excited. Okay, excited level atas. So yang bawah tu ialah ground level. Okay, so macam mana kita nak bagi satu atom tu
get excited. So untuk menjadikan dia excited lah kita kena bagi dia energy lah kan, tenaga, supaya dia boleh excited. Okay, so antara cara untuk kita excitekan atom tu ialah dengan memanaskan dia. Contoh so bila dia panas, dia akan berlanggar. So by collision. Okay, so kita boleh bagi dia dari segi kita boleh naikkan temperature dia, so we can increase the temperature, and also we can give a photon. So kita bagi cahaya kepada atom tu untuk atom tu serap dan dia pergi excited state. Alright, so what happen bila dia berada di excited state? Contohnya kita ada dua states, there are two states, final state dan initial state. So katalah atom tu berada dalam state yang bertenaga, excited state. So apabila dia turun kepada state yang ke bawah, so dia macam turun tangga, jadi dia akan mengeluarkan energy, mengeluarkan energy dalam bentuk foton. Okay, dalam bentuk foton kan. So atom tu turun, tenaga dia, so bukanlah dia turun secara fizikal, maksudnya ini secara grafikal. Elektron atom turun lalu melepaskan gelombang foton lah, foton. So berapakah tenaga foton tu? Tenaga foton tu bersamaan dengan HF equal to Hc over lambda equal to the difference between those energy level. So katakanlah ini, katakan ni 30, ini ialah 5. Jadi energi yang keluar ni ialah 30 tolak 5, 25 lah kan. So kalau ni electron volt, ini electron volt, ini electron volt. So dia akan gelombang yang keluar tu ialah sama dengan tenaga bagi perbezaan aras ni. Okay, itu idea Bohr. Maknanya yang dia akan keluarkan foton yang bertenaga sama dengan perbezaan di antara dua aras tenaga ini. Okay, selain itu kalau kita nak so dia akan keluarkan energi foton. So foton ni ada HF. So daripada situ sebenarnya HF ni sama dengan Hc per lambda kan. Jadi dia akan keluarkan gelombang cahaya. Sama aja cara cahaya tu nampak ke tak nampak depends kepada lambda kan. So lambda yang kita nampak visible light ialah 400 kan. 400 sehingga 700 nanometer. So this is visible light. Kalau selain daripada tu kita tak nampak, tapi ada, bukan tak ada, cuma kita tak nampak dengan mata kita. Okay, so dia akan keluarkan excited state daripada excited ke bawah. So kalau kita, itu ialah dari segi proses photon emission. Kita kata photon emission, pancaran foton disebabkan oleh atom tu yang berada di excited level turun kepada level excited yang bawah. Kemungkinan excited bawah ataupun ground state lah. Ini tak semestinya ground state tau. Ini maksudnya excited state yang bawah sikit daripada yang atas tu. Okay, tapi macam mana kalau dia naik atas? Macam mana kita nak excitekan dia? So, kalau kita nak excitekan juga, kita bukan sebarang tenaga yang boleh excitekan dia. Jadi, dia tenaga yang diperlukan untuk kita excitekan atom ni ke excited level yang seterusnya ialah bersamaan dengan perbezaan tenaga ni juga, delta E. Okay, so itu idea foton yang paling utama ialah bukan sebarang. That is not all energy can excite atom. Only the allowed difference of energy can excite. Macam mana excite dia? Sama ada melalui collision, iaitu bila kita panaskan gas, dia akan berlanggar. Jadi berlanggar dia akan bertenaga. So bila cukup tenaga, baru dia excited. Kalau selagi tak cukup tenaga, panas je, tak naik, so selagi tu dia takkan naik lah. Okay, so bila dah cukup, bila tenaga tu match dengan difference between two level, baru dah dia akan excite to another upper level of energy level lah. Okay, so kita boleh sama ada collision ataupun melalui photo absorption. Maksudnya macam foto so maknanya contoh macam kalaulah ini bersamaan dengan, kalau kita kira dia punya bersamaan ultraviolet energy dia, so kita kena bagi ultraviolet baru dia excited. Kalau kita bagi wavelength yang selain daripada UV, dia takkan excited. So itu maksud dia photo absorption, maknanya penyerapan melalui cahaya. Foto tu cahaya lah. Okay,
So apabila atom ni dah berada kat excited state, so bila daripada sama ada daripada ground level ataupun energy excited energy level yang bawah sikit, kalau dia naik atas bila bertenaga, dia tak lama tau dekat excited state, dia akan turun balik ke state yang bawah. Jadi berapa lama dia berada pada satu excited state, kita panggil dia ialah sebagai lifetime. Okey, jangka hayat lah. Jangka hayat bagi sesuatu foton tu, bila kita ada di bawah, kemudian kita bagi, contohnya kita bagi light photon excitation, so dia akan naik ke atas, level yang atas. Okey, dia tak lama kat situ, so kita katakan dia dalam keadaan metastabil. Metastable. So dia tak boleh lama-lama dia gedik sikit dia nak turun. Okay, macam kita kan, kejap je. So dia akan return back. So bila kita bagi tenaga photon lain bagi ataupun melalui collision, so dia akan absorb. Lepas absorb maknanya akan jadi proses absorption lah, proses penyerapan tenaga, energy absorption. And then it will be there just for a while, usually dalam 10 kuasa negatif 8 saat. Very short time. So atas, and then bila dia turun bawah, what happen? It will emit a photon. So what is the energy of the photon? Energy of the photon is equal to the difference photon kan, the difference ni lah, the difference between the energy levels tu. Okay, so kita tengok dalam macam mana nak memahami what's happening inside spectrophotometer experiment. For example, kita ada gas yang kita nak kaji dia punya struktur atom dia, atomic structure. So kita ada cahaya putih lah. Okay, cahaya putih ada lampu naik atas di sini. Okay, lepas tu kita lalukan kepada diffraction rating. So bila masuk diffraction rating, dia akan belau, diffracts. So it will diffract into their constituents color, wavelength. Okay, so dalam warna putih ada semua warna. Okay, so dia akan nampak semua warna. Okay, tapi sebahagian daripada white light tu kita masuk ke dalam container gas ni. So, jadi apabila lights ni masuk dalam container, maksudnya gas ni akan terima photon kan? Okay, dia akan terima photon. So, ada banyak photon. Ada photon ni ada banyak wavelengths. Wavelength dia daripada wavelength warna merah ke warna, actually bukan dia, ini yang kita nampak. So, kalau kita bagi light yang banyak, lagi banyak lah dia punya range dia. Tapi sekarang kita fokuskan kepada visible light Sebab visible light ni paling important, sebab pada awal-awal tahun 1900 dulu, apa yang kita nampak tu ialah yang sangat penting, which is visible light. Sebab pada masa tu sensor tak lagi ada untuk infrared, untuk gamma, jadi apa yang kita invisible light is important at that time. Okay, so bila gas ni dilalukan dengan white light tu, mestilah gas tu akan terima, dia akan absorb kan, dia akan absorb light. Tapi dia tak boleh absorb sebarang light. Macam yang tadi Bohr tu cakap, dia hanya menerima certain level of certain energy yang match dengan level dalam atom tu. Jadi hanya beberapa, ini contoh gas so gas lain lah pula kan. So ini contohnya bila dia lalu, kita tengok kepada transmission spectra dia. This is transmission spectra. Okay, kita tengok bahawa ada missing line. So kalau tak lalu apa-apa, full kan, tiba-tiba tengok ada missing line. Ini bermaksud ada energy yang diserap, absorb by this gas. Okay, so ini membuktikan ini mencetuskan idea kepada Bohr lah, untuk memberi satu panduan kepada kita bahawa mesti ada certain level dalam atom tu yang menyerap certain color. So different gas akan absorb different color ataupun different wavelength. Kan? So this is absorption spectrum,
absorption spectrum. Sebab dia menyerap kan. So ada missing line. Okay. So dalam masa yang sama, bila dah absorb, kan saya kata tadi, bila dah absorb, mestilah dia nak release energy kan. Sebab tadi kita cerita bahawa bila dia dah absorb, kan, dia berada dalam keadaan metal stabil, dia mesti melepaskan. Sebab dunia kita ni actually hukum, kita suka berada di keadaan energi yang paling rendah. Kita suka kau boleh tidur je. Jadi energi yang paling rendah. Excited state tu kejap. Lepas tu dia nak kembali rehat. Okay, so macam mana nak kembali rehat, dia akan release the photon. Okay, so apa yang dia serap tu mesti akan di-releasekan. Okay, akan di-release secara random. Kan tadi ini straight kan. So dia akan release, gas tu akan release secara random. Jadi kita letaklah detector somewhere selain daripada sini. Contohnya dari sini kita letakkan sama juga diffraction grating, dan kita letakkan 1.4. So mana-mana kita letak pun akan jadi sama lah, cuma intensity dia tak kuat lah kan, sebab dia random, jadi dia akan keluar ikut mana-mana dia suka kan. Tapi yang masuk sini contohnya kita akan dapat balik line yang sama ni. So this is absorption spectra, yang ini emission spectra. Emission spectra daripada mana? Daripada tadi atom ni tadi dia serap. Bila dia serap akan ada missing light kat sini, sebab ni kan transmission kan. So akan ada missing kat sini. So dia dah serap, dia akan bebaskan. So dia bebaskan, kita collect dia punya information tu, light tu, dan kita dapati ada di sini. So kita tengok memang betul lah apa yang si Bohr tu cakap. Maknanya tepatlah, maknanya ada proses absorption dan proses emission. Okay, kita tengok contoh bagi energy level sodium, which is natrium lah. Natrium ni orang American panggil dia sodium. Natrium macam sodium bicarbonate. Actually dia natrium bicarbonate. Okay, so apabila kita setelah diorang dah kaji lah kan, ini selepas dah kaji, dia dapati bahawa bagi atom sodium ni dia ada banyak levels. So yang bawah sekali ni ground levels, dan dia boleh ada beberapa excited level. Banyak sangat excited level of it. Okay, dan apabila dipanaskan sodium ni, dia akan mengeluarkan color orange macam tu, color orange. So ini ialah proses di mana sodium tu absorb heat, which is kita kata tadi bila dia absorb akan berlaku collision kan. So bila dan dia akan menyerap selected energy yang match dengan dia punya energy level difference, and then dia akan release kan dalam bentuk warna yellow orange color ni. Okay, so daripada calculation diorang ni, sebenarnya dia tengok memang okay, 589 ni memang warna orange, 342 ni warna biru tapi mungkin tak kuat. Okay, so ada kat sini ada 3 ini warna orange dan sebagainya lah. Jadi kalau kita perhatikan dalam eksperimen sodium ke, dia ada banyak line lah, banyak line, tapi yang kuat tu banyak color warna wavelength yang warna orange ni. Okay, jadi ini ialah energi-energi yang dibenarkan bagi foton untuk serap dan release. Okay, semakin tinggi dia punya aras ni, semakin besar. Kalau semakin besar dia punya energi ni, energy difference, semakin pendek wavelength yang akan di absorb ataupun di emit. Absorb or emitted. Okay, tengok contoh emission and absorption spectra. So hypothetical atom has a energy level 0, which is ground level, 0, 1 and 3 electron volts. Okay, what are the frequencies and wavelengths? So what is the frequency and wavelengths of the spectral lines this atom can emit when excited? Okay, jadi dia ada 3 level lah. Ada 3, 1, 0. Jadi kalau atom tu berada di sini, dia boleh release
tengoklah difference, dia boleh release sama ada 2 electron volt, maknanya ke level yang bawah ni ataupun level yang paling bawah. Okay, jadi dia boleh emit such a 1 sama ada 2 electron volt ataupun yang sini 3 electron volt. Okay, itu satu hal. Satu lagi dia boleh juga kalau dia boleh juga emit daripada sini ke sini. So ada 3 possibility untuk dia emit light. Ada 3 color lah. Kalau macam dia berada dalam certain state, mungkin ada 3 color, 3 warna yang dia akan emit. Jadi macam nak kira? Itu yang pentingnya tu kan. Macam mana nak kira? Kita gunakan E sama dengan HC per lambda, ataupun kita boleh gunakan E sama dengan HF. Okay, so sorry, ini ialah delta. Okay. So kalau kita gunakan formula ni untuk energi, sorry, kita kena tepat sikit okay. So kita better kita guna delta E, sebab itu ialah energi yang diriliskan. Jadi energi yang rilis di antara sini ke sini ialah delta E sama dengan 1 electron volt. Lepas tu daripada sini ke sini ialah 3 tolak 1 ialah 2 electron volts. Dan daripada sini ke sini ialah 3 electron volts. Okay, so itulah energi dia. Jadi kita boleh gunakan delta E sama dengan HC per lambda dan sama juga dengan HF. Okay. So ini ialah sama ada 1, 2, 3. Okay, jadi bila kita kira guna formula ni, kita akan dapat frekuensi dan bagi setiap energy difference dan juga wavelength yang akan dipancarkan. Jadi di sini ini infrared tau. Ini infrared. Kita tak nampak infrared ni. Yang ini lebih kurang warna red. This is red. This is lebih kurang ni warna apa? Ungu kot. Kurang macam ungu lah sikit. Violet. Purple. Okay. So what wavelength can this atom absorb if it is in ground level? So kalau dia berada kat sini, apakah wavelength yang boleh dia excite? Okay. So atom ni ada 3 level je dia kata. Ada 3 level. So 1, 2, 3. Jadi kemungkinan daripada ground state dia hanya boleh daripada sini ke sini ataupun daripada sini ke sini. Okay, jadi ada 1 atau 3. So maknanya wavelength can absorb dalam 1 dengan 3 je. So 1 dengan 3 sahaja. Jadi dalam dia punya spectrum absorption yang boleh wujud yang ini dengan yang ini sahaja. Yang ini takkan wujud. Okay, sebab daripada ground state. Okay. Tapi boleh ke tak sebenarnya daripada sini ke sini? Boleh. Tapi sebab soalan tanya daripada ground level. Dia tak tanya pada level 1 electron volt ni. Okay. So kalau nak ada semua-semua ni macam mana? So dia boleh juga berlaku kalau kita bagikan cukup tenaga kepada atom yang hypothetical ni. Hypothetical ni atom yang sesajalah yang kita anggap dia ada tapi tak ada pun. So kita bagi tenaga banyak-banyak kat dia supaya dia boleh berlanggar-langgar dan dia boleh berada dalam ground state dan juga the first state ni. So bila dia berada dalam kedua-dua state ni, dia boleh up lagi ke atas ataupun boleh tapi bergantunglah kepada temperature ataupun keadaan collision. Okay, so itu maksud dia soalan ni. Alright, so kita akan continue lagi next subtopik yang masih lagi memahami macam mana struktur atom ni berdasarkan line spectrum. Alright.